Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, untuk video kali ini kita akan pergi kepada bab 7 pengatur caraan linear dan cikgu akan terangkan macam mana nak jawab latihan Kediri 7.1 muka surat 238 soalan nombor 3. Sebab soalan ni adalah soalan kebat ya. Okey, kita teliti situasi di bawah kemudian jawab setiap soalan yang berikut. Okey, Zintian ingin menanam pokok pisang dan pokok betik di atas sebidang tanah seluas 80 hektar. Beliau mempunyai 360 orang pekerja dengan modal sekurang-kurangnya 24,000. Beliau menggunakan X hektar tanah untuk menanam pokok pisang dan Y hektar tanah untuk menanam pokok betik. Setiap hektar ladang pokok pisang akan diselia oleh 3 orang pekerja, manakala 6 orang pekerja pula akan menyelia setiap hektar ladang pokok betik. Kos perbelanjaan untuk sehektar ladang pokok pisang ialah RM800 dan sehektar ladang pokok betik ialah RM300. Okey, yang pertama A, kenal pasti kekangan yang terdapat di dalam masalah di atas. Okey, kalau kita baca ni tadi, okey, kita dah baca, dia kisah pasal pokok pisang. Okey, cikgu letak merah. Dan satu lagi adalah pokok betik. Cikgu letak biru. Kemudian ada perkataan dekat sini, tanah seluas 80 hektar. Okey, ada cerita pasal tanah. Kemudian ada cerita pasal pekerja. Okey, 360 orang pekerja. Dan seterusnya ada cerita pasal modal. Modal ni ada dalam bentuk RM, RM 24,000. Okey, beliau menggunakan X hektar tanah. Okey, kita wakilkan pokok pisang. Apa sahaja yang berkaitan pokok pisang sebagai X. Dan apa sahaja yang berkaitan pokok betik sebagai Y ya. Okey, jadi kat sini kekangannya jelas ada 3 perkara dah yang cikgu sebut tadi. Okey, yang ini yang pertama adalah luas. Luas apa? Luas tanah. Okey, inilah kekangan dia. Luas tanah dia cuma berapa? 80 hektar. Tak boleh lebih 80 hektar je tanah dia. Okey, kemudian yang kedua adalah dia ada 360 orang pekerja sahaja. Okey, 360 orang pekerja Okey, pekerja. Itu saja yang ada. Okey, tak lebih juga. Kemudian modalnya sekurang-kurangnya 24,000. Okey, kekangan yang ketiga adalah modal. Okey, modalnya kurang-kurangnya RM 24,000. Okey, ini adalah kekangan. Okey, kemudian dia B. Okey, A settle. B, tuliskan model matematik yang berkaitan dengan masalah di atas. Okey, model matematik. Okey, masalah yang pertama berkaitan dengan luas tanah. Jadi cikgu tulis sini B. Yang pertama, luas tanah. Jadi dekat situasi dekat penyataan di atas ni bagi tahu X hektar tanah untuk pokok pisang dan Y untuk pokok betik. Jadi X tambah Y lebih kecil sama 80. Okey, sebab dia ada 80 tanah je. Jadi tak boleh lebih Okey, kemudian yang kedua tentang pekerja. Okey, kat sini ada tulis 3 orang pekerja untuk pokok pisang, 6 orang untuk betik. Jadi pokok pisang jadi 3X lah 3X tambah 6Y. Okey, kurang dan sama dengan 360. Tu je pekerjanya. Okey, dia tak boleh lebih lah ya. Okey, yang ketiga modal. Okey, modal pun ada cerita kat sini. Pokok pisang 800, betik 300. Jadi kita akan tulis 800X. Okey, tambah dengan 300Y. Okey, apa simbol yang sesuai? Dekat sini ada perkataan sekurang-kurangnya. Jadi kalau sekurang-kurangnya, simbolnya adalah lebih besar sama 24,000. Okey, siap untuk B. Okey, jom kita wakilkan pula setiap model matematik yang diperoleh di B secara grafik. Macam mana kita nak wakilkan? Okey, first cikgu tulis dulu apakah model matematik tadi yang pertama dan seterusnya lah. Okey, yang pertama tadi dekat sini
adalah berkaitan dengan luas. Okey, lebih kecil sama 80. Yang kedua, kita ada berkaitan dengan bilangan pekerja kan? 3x tambah 6y. Okey, lebih kecil sama 36 sifar. Kita ada 800x tambah 300y lebih besar sama 24,000. Okey, jom kita buat dia punya perwakilan dia. Okey, sekarang ni kita tengok dia punya model yang pertama ni, x tambah y lebih kecil sama 80. Jadi cikgu akan keluarkan pembaris. Mana pembaris? Okey, ni pembaris Okey, sebelum tu kita nak tahu dulu. Okey, sekarang ni cikgu suka guna kaedah tutup-tutup je. Okey, suka hati je bagi nama kaedah tutup-tutup kan. Okey, katakan cikgu guna bulatan ni untuk tutup. Sekejap cikgu fillkan dia dengan warna merah. Okey, sekarang kalau cikgu tutup x, y adalah 80 kan. Kalau kita nak buat garis, okey, dekat graf ni selalu kita perlukan jadual nilai. Betul? Okey, jadi jadual nilai cikgu, sekejap. Nilai cikgu tulis bawah Okey, dia ada jadual nilai yang simple je sebenarnya. Okey, macam ni, x, y saja kan. Okey, bila x sifar, tu yang cikgu tutup tadi, cikgu tutup x kan. Jadi y kita nampak lah, terus dapat 80. Senang kan? Okey, terus dapat 80. Kemudian bila y pula sifar, jadi cikgu akan tutup y. Bila cikgu tutup y, kita nampaklah dekat situ kan. X kita pula adalah 80. Okey, macam tu je. Simple je kan? Okey, sekejap Cikgu tepikan dulu pembaris. Jadi sekarang dekat graf yang cikgu dah siapkan ni, simple graph yang cikgu dah siapkan ni, cikgu akan plot. Okey, bila x sifar maksudnya dia dekat paksi y. Okey, sifar 80 jadi di sini. Dan yang ini 80 sifar. Okey, dekat sini. Dia ambil sahaja pembaris. Dan kita garis. Garis. Okey. Si tepat betul-betul, barulah kita garis. Okey. Okey, dah garis sekarang. Okey, apa nak buat? Okey, sekarang simbol dekat sini adalah lebih kecil sama. Jadi bila lebih kecil, kita perlu lorekkan di bawah graf. Okey, lorekkan saja di bawah graf. Okey, siap untuk yang pertama. Okey, untuk yang kedua ni, okey nampak 3x tambah 6y lebih kecil sama 36 sifar. Sama juga tadi, cuma sekarang ni cikgu tutup dengan pembaris lah Okey, cikgu tutup dengan pembaris 3x, jadi tinggal 6y di situ. Jadi y dekat sini, kita dapat apa? 36 sifar bahagi 6. Jadi dapat 60. Okey, jadi dalam jadual nilai yang simple ini, yang ada dua nilai sahaja x, y ini. Okey. Cikgu x sifar dulu Bila x sifar, y 60. Jadi dekat paksi y ini adalah x sifar, jadi 60 di situ. Okey. Kemudian, cikgu padam balik. Okey, cikgu gerakkan ini tutup 6y pula. Okey, jadi kita nampak dekat situ 3x sama dengan 360. Jadi x kita 36 sifar bahagi 3. Jadi dapat 120. Jadi dekat sini cikgu plot. Okey, dekat situ Okey, maksudnya y sifar sini 120. Okey, dan kita gunakan pembaris. Kita sambungkan saja. Okay, pengiraan dia simple-simple saja kan. Okey, gantikan saja x sifar, y sifar. Siaplah dia Okey, kemudian garis. Okey, dah siap pun garis. Okey, sekarang kita tengok simbol. Simbolnya lebih kecil sama. Jadi dia di bawah. Bawah jugalah Okey, siap. Siap yang kedua. Okey, ni tadi lupa nak label kan. Okay, jadi kita cuba label ni baik. Okey, x tambah y lebih kecil sama 80. Dan ini 3x tambah 6y lebih kecil sama 36 sifar. Okey, dan yang terakhir ni, okey, 800
X tambah 300Y lebih besar sama 2400. Okey, sama cerita. Cikgu guna pembaris sajalah ya. Cikgu tutup yang X. Jadi yang ada kat situ 300Y. Okey, 24,000. Okey, jadi potong ni. 240 bagi 3 jadi 80 ya. Okey. Jadi Y kita 80. Maksud nilai sama Dan jadual nilai. Okey, XY. X sifar, Y 80. Okey, bila Y pula sifar, apa jadi? Y sifar, okey, pembaris ni kita tutup dekat ni. Jadi 800X sama dengan 24,000 kan? Okey, 800X sama dengan 24,000. Okey, cikgu potong 2 ni. Jadi X dapat 240 bagi 8, 30. Kan? Okey, X 30 di sini. Okey, jom kita padam ni dulu. Kita dah dapat nilai kan? Okey. Okey, sekarang cikgu guna pembaris. Sekejap, cikgu plot dulu. Lupa pula nak plot kan? Okey, sifar 80. Jadi dekat paksi Y ni, X sifar. Okey, kita pergi ke 80 di sini. Dan dekat paksi X, okey, 30-nya di sini. Okey, antara 20 dengan 40. Jadi cikgu gunakan pembaris. Okey, paksi ini ikut kesesuaian skala lah ya. Okey, siap. Okey, sekarang simbolnya apa? Simbolnya lebih besar sama. Lebih besar sama, jadi dia berada di sebelah atas sini. Loretkan di sebelah atas. Dan ini kita labelkan sebagai 800X tambah 300Y. Tak muat pula lebih besar sama 24,000. Okey, siap. Okey, itu sahaja. Simple sahaja penerangan untuk kali ini. Sekiranya ia memberi manfaat, sila share, like dan jangan lupa subscribe. Sekian, terima kasih.